40 hadis, adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Yang mana buku ini diberi disemak dan juga diberi kata aluan oleh Sahibul Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, dan juga kata pengantarnya, kata pengantarnya ialah Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab buku ni berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab, jadinya memang dia ada kaitan dengan budak-budak sekolah ni. Memang dia ada kaitan dengan institusi pendidikan. Jadinya saya pun ambil peluang lah, jumpa dengan pengarah bahagian pendidikan Islam ini, minta dia bagi kata pengantar untuk buku saya ni. Alhamdulillah beliau setuju. Beliau setuju dan beliau mengalu-alukan lah. Dia kata tak, pada GPI, Guru Pendidikan Islam, buat macam ni satu benda yang cukup baik. Dia bagi sokongan lah. Cuma saya tak sempat lagi nak bertemu dengan beliau sebab kesibukan. Untuk setting masa nak jumpa tak, nak hadiahkan buku ni kepada beliau, belum ada kesempatan lagi, sebab dia masih pusing Malaysia untuk ke sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah tuan, untuk pagi ni kita berkenalan dululah dengan buku ini. Kita lihat pada kata pengarang dia lah. Yang menarik sikit buku ni, pertamanya sebab dia berwarna-warni, sebab kita target untuk sekolah-sekolah sekali, untuk library sekolah ke, untuk panitia pendidikan Islam ke, di sekolah-sekolah, jadinya letak warna-warni bagi menarik. Susunan yang teratur, dan juga buku ini pun dia mengikut silibus daripada buku Jakim, guru-guru takmir Jakim. Makanya saya ambil daripada silibus itulah. Dan buku ini juga dia melengkapi lah, 90% tajuk-tajuk dalam buku ini memang ada kaitan dengan subjek pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Cuma subjek pendidikan Islam sekolah-sekolah itu ringkas lah, tidaklah mendalam. Jadinya saya detailkan lagi, ditambahkan lagi susunannya itu. Jadinya yang menarik juga sebab lah ni dia ada gambar tak. Jadi letak gambar tu, mufti letak gambar dia sekali tak. Suka dia tengok ada gambar dalam tu tak. Dengan ketua pengarah dan dengan pengarang sekali lah. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan tengok pada kata pengarang, mukadimah kepada buku ini dulu, sebelum kita masuk pada tajuk yang sebenarnya. Pada kuliah akan datang kita tengok pada sini. Jadi alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu, dalam muka surat yang ke-9, 10 kan, 8, 9, 10, muka 10 X tu kan. Alhamdulillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وفق عباده للطاعة وعن وأشهد نبيا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبانا. Para pembaca yang budiman, sejarah telah membuktikan bahawa adab dan akhlak berjaya membangunkan tamadun manusia umumnya dan tamadun Islam khususnya. Kemunculan zaman kecemerlangan ilmu dan pendidikan semasa pemerintahan Islam telah memperlihatkan betapa relevannya pendidikan adab dan akhlak yang berteraskan ilmu wahyu dan disokong oleh ilmu akal. Jadinya setiap kali itu datang dengan wahyu dulu, baru datang akal dulu. Maksudnya dalam kehidupan kita, khususnya orang Islam ini, apa saja perkara yang kita buat mesti datangkan dengan wahyu dulu. Perintah, bila datangnya perintah, baru kita buat, baru datang logik akal. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya solat. Kita solat, kita tunaikan solat sehari semalam apa semua tak. Kita buat solat ni kenapa? Sebab itu perintah. Aqimus solat, perintah. Akal tu datang kemudian. Dengan akal tu katakan, dengan solat ini dapat, siapa yang migraine, bila mana dia solat, dia sujud lama tu, maka darah semua keluar situ tak tumpu, maka menghilangkan migraine. Itu kedua.
Dengan solat ni dapat menghilangkan sakit pinggang lah, dengan berdiri ini dapat, itu semua datang kemudian logik akal. Kita sembahyang bukan sebab itu, kita sembahyang sebab perintah Allah SWT. Adapun yang lainnya untuk kesihatan ke, nak elakkan sakit pinggang ke, nak hilangkan migrain ke, itu kemudian tak ada kena-mengena yang tu pun. Sebab kita solat tu sebab perintah Allah SWT. Tu kata tu, dia datang wahyu dulu. Tapi bila mana kalau datang akal dulu, baru tengok pada wahyu, itu kira fahaman Mu'tazilah. Dia mendahulukan akal, baru dia kenakan dengan wahyu. Terbalik lah. Jadi ini terkeluar daripada manhaj ataupun metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah ini dia ikut Al-Quran juga Sunnah ni. Dia pegang pada itu. Datang wahyu, baru datanglah logik akal. Begitu juga penekanan Islam kepada adab dan akhlak secara bersepadu berjaya mencetus kecemerlangan peradaban dan membangunkan modal insan yang dinamik dan benar-benar mantap dari segi ilmu, iman dan amal. Para pembaca yang beriman, agama Islam amat menekankan pendidikan adab dan akhlak dalam kalangan umat manusia, kerana dengan adab seseorang itu, khususnya orang mukmin, akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan mulia kepribadian dirinya. Agama Islam menetapkan pelbagai adab dalam kehidupan, seperti adab pada Allah dan Rasul, adab berguru, adab menjaga orang sakit, adab menziarahi jenazah, dan adab-adab dalam pergaulan seharian. Dengan setiap perbuatan yang berlandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu dapat meraih kecintaan Allah SWT. Sebab itulah orang yang berakhlak, orang yang beradab ni dikasihi oleh Allah SWT. Sememangnya menjadi kewajipan bagi mereka yang mengaku Muslim untuk beradab dan berakhlak mulia. Mereka bergaul dengan masyarakat dengan penuh lemah lembut dan bertolak ansur, pintar dan berintegriti. Kedudukan mereka dalam kalangan masyarakat seperti bunga yang berkembang mekar, berbau harum dan halus, dan juga halus. Orang yang beradab ni tak, orang bila mana seorang itu beradab ni, dia akan mudah dikenali oleh manusia, mudah dikasihi manusia. Sama juga orang panggil tak senonoh pun, orang kenal juga, orang tahu ni orang, kalau orang baik dia ni, dalam kalau nak serahkan dalam amanah atau apa perkara yang baik, bagi pada dia, orang kenal tak. Mereka bersikap penyayang dan merendah diri. Ini kerana mengucapkan perkataan yang baik adalah hasil daripada akhlak terpuji, manakala pengucapan perkataan buruk hasil daripada akhlak yang keji. Sebab itulah bila mana seorang yang mulakan perkataan baik dan juga perkataan buruk, dia tetap datang daripada hati ni, hati yang membuat-buat ni. Daripada hati itulah dia zahirkan dalam bentuk perkataan, dia zahirkan dalam bentuk perbuatan. Semuanya datang punca pada hati. Hati yang baik akan menatijahkan sikap perangai yang baik. Hati yang tidak baik, yang ada khatimah ni, ataupun sebab mazmumah ni, maka dia menzahirkan perbuatan yang tak baik. Sama ada dengan cara dia memaki hamun orang, dia memfitnah orang, dia memukul orang, terzahir sini ni, berpunca dari sini, dalam hati. Sama ada dia ada sikap hasad dalam tu, sikap iri hati, sikap cemburu pula, ini semua daripada hati. Sehubungan itu, adab dan akhlak yang baik menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Akhlak yang jahat pula menuntut sikap benci membenci dan saling membelakangi antara satu sama lain. Adab dan akhlak yang baik adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan kelebihannya dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri dengan sifat baginda yang mulia ni, yang diberi gelaran Al-Amin, dia memang dikenali oleh seluruh penduduk Mekah. Sebab apa? Sebab sikap dan akhlak Nabi SAW. Seorang yang cukup amanah, seorang yang cukup baik, berakhlak mulia. Pada zaman ketika masyarakat jahiliah ini, susah nak cari pemuda yang sebegini.
Jadi Rasulullah tunjukkan akhlak baginda. Sebelum diangkat menjadi Nabi lagi, memang Rasulullah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadinya adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu Muslim untuk menzahirkan adab dan akhlak yang baik, dan perbuatan seperti ini sesuatu yang dipuji oleh Allah SWT sebagaimana pujiannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang teramat mulia. Allah Ta'ala puji Rasulullah sebagai orang yang hamba yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan Rasulullah juga diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Seperti pada hadis baginda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Semuanya datang pada akhlak, tuan. Bukannya datang segi tamadunan, ketamadunan, bukan dari segi pembangunan, bukan dari segi kemodenan. Nak ikut tamadun ni, tuan. Pembangunan segi itu tamadun yang umat-umat terdahulu tu memang hebat. Cukup hebat. Kan? Kaum Ad, kaum Samud, yang mana mereka dapat buat rumah dalam batu, teknologi yang cukup hebat. Kaum Babylon dulu memang hebat. Tapi bila mana akhlaknya tidak ada. Kalau kaum Ad, dia bina binaan yang tinggi tak? Bangunannya hebat-hebat, tetapi dia tidak ada nilai syi Allah bila mana tidak berakhlak, tidak beradab, bila mana tidak mentauhidkan Allah SWT dan tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Para pembaca yang beriman, dalam ajaran Islam, agama itu adalah akhlak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasiha. Maksudnya agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim yang ke-95. Agama Islam menggalakkan kita untuk memberi nasihat tentang perkara-perkara yang betul dan salah. Kena bagi tahu, disiplin ilmunya demikian. Kena bagi tahu segalanya, perkara yang betul dan perkara yang salah. Bila mana nak ceritakan tentang perkara betul dan perkara yang salah berkaitan dengan agama, dia mestilah berpegang kepada hujah dan juga sumber daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mana isu hari ini berlaku pada isu Yaqazah, bertemu dengan Rasulullah secara jaga, nak ikut ajaran mana. Kalau Rasulullah ke kanan, ulama dia ke kiri, nak ikut yang mana. Ini semua isu macam ni. Dia kena dibahaskan dengan ilmu. Dan orang yang bahaskan itu orang yang ahli dalam perkara tersebut. Tadi saya sebut, bila mana berkaitan dengan perkara agama, berkaitan dengan urusan Nabi SAW, kita kena rujuk balik pada sumber premier, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam Quran tak ada cerita pasal Yaqazah. Dalam As-Sunnah pun tak ada. Tengok balik kita pada kisah para sahabat. Saya suka nak cerita benda ni, sebab akhir-akhir ni memang orang suka mendakwa dia dapat bertemu dengan Nabi. Isu ni dah lama dah. Isu ni dulu berlaku zaman Al-Arqam, zaman Abu Ya dulu. Kita dah tahu dah itu ni, dan yakin pun dah keluarkan dah fatwanya pun. Cuma sebab hari ni pakat-pakat mengaku. Kenapa tuan-tuan? Kenapa orang suka buat macam ni? Sebab dia buat begini sebab Rasulullah tu seperti insan agung. Jadi bila jual nama Nabi, maka diri dia pun diangkat. Saya jual nama Nabi, saya bertemu dengan Rasulullah malam, tuan-tuan. Jadi nilai diri saya terangkat. Hebat Ustaz Najib tu. Dia jumpa Rasulullah je lah. Jadi bukan sebab Rasulullah, diri dia ni. Orang yang bercakap ni, dia bercakap pada orang, hebat dia. Sebab diri dia, nak angkat diri dia. Tapi mana bukti dan juga sumbernya, tak ada. Semuanya atas percaya. Sebab tu Rasulullah sebut, man kazaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku,
dengan sengaja, maka disiapkan tempatnya dalam neraka. Walaupun benda baik, walaupun benda baik, dia nak ajak orang datang ke masjid, dia reka hadis palsu, dia jual nama Nabi, kan? Salah. Satu amalan, yang mana disebutkan ganjaran yang berlebih-lebihan, contoh dalam fadilat solat sunat tarawih, rupanya hadis palsu, walaupun tujuannya baik. Sebab orang yang mereka hadis ini bukan orang jahat, bukan kaki nombor, bukan kaki judi, semua orang yang baik-baik. Sebab itulah kata Imam Malik ketika beliau berada di Madinah, Imam Malik di Madinah, dan makamnya pun di Madinah, dia kata apa? Aku masuk Masjid Nabawi ni, kalau kita tahu, kalau kita pergi umrah apa kita tahu, lepas maghrib je dia ada pengajian di tiang-tiang ni semua, dan Imam Malik lagi dah ada dah benda ni, pengajian semua. Kata Imam Malik, aku boleh je nak ambil hadis pada mereka yang ni lah, tetapi yang aku tak ambil pun, satu hadis pun aku tak ambil daripada mereka. Kenapa? Sebab mereka ni al-qusas. Apa itu al-qusas? Iaitu penglipur lara, pencerita dongeng, tokoh tambah. Jadi disiplin ilmunya kurang, mungkin tak ambil. Dalam bab itu cukup teliti, Imam Malik yang dalam bab itu. Okey, fine. Tapi hari ini kita baca Yaquzah ni tentang akhlak, sebab dia berkaitan dengan adab dan akhlak kita terhadap Nabi SAW. Tadi saya cakap tadi, orang yang mengaku dia beryaquzah sebab apa? Dia nak angkat diri dia sebenarnya, Rasulullah Nabi. Okey, kita tengok balik, sebab mereka berhujahkan pada dalil man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaquzah. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, maka dia seolah-olah bertemu aku dalam jaga, bertemu ini. Dalam Al-Quran dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Okey. Dalam hadis dia ada asbabul wurud, sebab-sebab kenapa berlaku cerita ni. Macam mana berlaku cerita ni? Macam mana hadis ni boleh keluar? Macam mana Rasul cakap benda ni? Dia adalah peristiwa-peristiwa dia adalah kronologi dia tu. Jadinya kita tengok balik kepada hadis yang Rasul sebut ini, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaquzah. Barang siapa bertemu dengan aku dalam mimpi, maka dia seolah-olah dia bertemu dengan aku dalam jaga. Yaquzah lah, jaga. Maksud yaquzah itu dia bertemu direct, macam saya berjumpa dengan tuan-tuan secara jaga, nampak tuan-tuan, nampak. Okey. Jadinya kita bertengok balik, cek balik pada asbabul wurud, sebab hadis yang tersebut peristiwa ni berlaku ketika dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Okey. Jadinya dalam peristiwa tersebut, ketika Rasulullah nak kembali ke Madinah, maka penduduk Mekah sedih. Ya Rasulullah, kenapa nak kena balik semula ke Madinah, sedangkan ini tempat engkau lahir, di Mekah inilah tempat engkau lahir, keluarga engkau pun di sini, kau membesar di sini, kau tinggallah di Mekah. Maka Rasulullah nak pujuk hati penduduk Mekah ini, supaya jangan bersedih. Maka Rasulullah adalah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaquzah. Kalau kamu rindu dengan aku ni, makanya seandainya kalau kau mimpi bertemu dengan aku, maka kau memang seolah kau bertemu dengan aku dalam keadaan kau jaga, untuk memujuk hati penduduk Mekah. Okey, kita tengok balik. Jadinya bila sebut mimpi jumpa Rasulullah ini, pertamanya ialah orang Mekah memang dah bertemu dengan Nabi, mereka dah kenal Nabi. Saya mimpi jumpa dengan Tuan Pengurusi, saya sebab saya pernah jumpa, saya pernah bercakap. Jadinya tak pelik lah kalau saya kata saya mimpi jumpa Pengurusi pun. Tapi kalau saya mimpi jumpa seseorang yang mana saya mimpi jumpa hantuah, jangan cerita Rasulullah, saya mimpi jumpa hantuah. Saya cerita pada tuan-tuan, sebenarnya saya mimpi jumpa hantuah. Macam mana ustaz kenal itu hantuah? Saya tengok dia ada kerih, kerih Tamin Sari, kod, itu dalam agama tu, macam mana ustaz tahu tu kerih Tamin Sari? Tak ada, saya rasa betul lah kot, sebab
hantu dengan keris mesti ada keris Taman Sari tak? Jadi dia pakai macam mana? Dia pakai macam cerita dalam tu lah, dalam muzium negara kan, dia pakai penjak tongkok macam tu. Agak tak nak percaya tak? Sebab kan saya tak pernah bertemu pun dengan hantu lah. Jadi bagaimana orang yang mendakwa bertemu dengan Rasulullah? Okey, tak, kena datangkan hadis yang lain. Hadis yang lain dalam riwayat Ibn Abbas, dia bagi tahu bahawasanya seorang lelaki jumpa dengan Ibn Abbas. Ni saya cerita zaman dulu, saya tak cerita sekarang. Ini zaman sahabat dulu. Nanti tuan-tuan boleh nilai sendiri ya. Kalau ada masih lagi nak mendakwa bahawa betul, itu terpulang. Saya cuma sampaikan amanah ilmu je, terpulang lah kan. Ini pendapat macam-macam boleh bagi lah. Jadinya dalam hadis Ibn Abbas, seorang lelaki jumpa dengan Ibn Abbas. Dia kata, semalam aku mimpi jumpa Rasulullah. Lelaki ni tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia jumpa Ibn Abbas. Ibn Abbas sepupu Nabi, dan Ibn Abbas ni duduk dengan Nabi, tahu panggil Nabi, luar dalam semua dia tahulah kan, sebab dia duduk dengan Nabi kan. Kita tahu hadis yang masyhur ya, yang dia solat dengan Rasulullah ketika usia 50 tahun kan. Dia solat malam dengan Rasulullah baca surah yang panjang-panjang, dia tak nak ikut. Antara itulah ya. Ibn Abbas juga antara sahabat yang dapat tengok malaikat, 2 kali dapat tengok malaikat. Okey, Ibn Abbas. Okey, dia tunggu dengan Ibn Abbas, dia beritahu bahawa dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka kata Ibn Abbas, sif anni, kau cerita kat aku, kau sifatkan aku bagaimana rupa Rasulullah. Cerita pada aku. Dia pun beritahu lah, Rasulullah tinggi dia macam ni, rupa macam ni kan, macam ni, dada macam ni. Apa kata Ibn Abbas? Bukan, tu bukan Rasulullah. Aku tahu sebab aku duduk dengan Rasulullah. Cukup dalam itu kan? Hadis daripada Ibn Abbas ya. Okey, itu. Kemudiannya, betul lah kalau betul Rasulullah turun lah, jumpa dengan Rasulullah hadir dalam majlis ke, Rasulullah jumpa dengan direct macam tu ke. Tengok lagi aulawiyatnya lah kalau betul Rasulullah turun. Kita pernah baca sejarah, kita pun tahu sejarah perang Jamal ya, perang antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah, Sayyidina Ali sepupu Rasulullah, dan juga sahabat Nabi serta menantu Nabi, berperang dengan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Kita tak tahulah di sebalik macam, tak tahu cerita, tapi bahagia benda tu berlaku. Tidak pernah ada mana-mana satu riwayat pun daripada sahabat yang mengatakan bahawa Rasulullah pergi bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Caca, kenapa kau nak perang dengan Ali? Janganlah kau perang dengan dia sepupu aku. Tidak ada satu riwayat pun sebut. Dan juga tidak ada riwayat pada Sayyidina Ali pun. Ali, yang kau nak perang dengan rumah aku tu pasal baik-baik tak boleh ke? Tak ada riwayat. Sepatutnya pada ketika itulah Rasulullah paling layak, paling penting untuk turun. Sebab apa? Yang perang ni isteri Nabi dengan sepupu Nabi, dengan menantu Nabi. Okey, tu saya bagi hujah-hujah macam tu je ya. 4 orang khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali. Kita tahu Sayyidina Uthman pun memang hadapi cabaran, dia nak dibunuh kan, semua kan. Okey, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, okey, 4 sahabat. Dalam 4 sahabat ini, sepanjang pemerintahan mereka, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan mereka mengatur negara, mereka mengurus negara berdasarkan bertemu pada Rasulullah. Saya nak kata, okey, aku nak buat sistem pos, aku nak buat sistem ni, aku nak sebagai sistem ini. Mana kau dapat? Malam Rasulullah beritahu aku, suruh buat. Tak ada satu riwayat pun. Khalifah yang 4 ini, Khulafa Ar-Rasyidin ini, mendakwa mereka bertemu dengan Rasulullah, baik dalam mimpi, baik dalam jaga. Tu ada cerita tu yang Bilal bin Rabah. Tuan-tuan mungkin dah baca cerita yang cukup menyayatkan hati. Sayyidina Bilal bin Rabah, sebab dia rindu dengan Rasulullah, makanya dia pun daripada Syam, daripada Syria, jalan kaki pergi ke Madinah. Cerita ni cukup masyhur kan. Kalau ustaz-ustaz yang pandai bawa cerita ni, tuan-tuan boleh menangis sebab sedihnya cerita ni. Tapi apa kata imam-imam hadis, ahli-ahli hadis semua, riwayatnya tidak sahih, riwayat yang mungkar
riwayatnya ada yang kata riwayatnya palsu. Imam Az-Zahabi kata ni tak sahih. Ada dalam kitab, fine, kan? Tanya doktor lah, Dr. Ihsan tak, kan? Kalau doktor tu dia ada, saya tahu saya lah, dia ada pakar-pakar dia, yang pakar bahagian otak, pakar bahagian taraf, pakar bahagian saraf. Bila berkaitan dengan otak, kita bagi orang yang pakar dalam doktor, yang pakar dalam bahagian otak untuk bercakap bidang ni. Ya, kalau kita tanya doktor pakar sikit, puan, minta maaf, dia walaupun dia doktor, tetapi dia tidak ahli dalam bidang tersebut. Dalam bidang ni tu, mungkin dia tahu semua. Kalau doktor yang pakar sikit, puan pun, dia mungkin tahu secara asas saja. Tapi yang ahli tentang otak ni, urat-urat apa semua nak belah macam mana cara nak ni, itu semua bagi pakar otak lah. Contoh saya bagi macam tu je. Jadinya untuk bercakap benda-benda macam ni, bagilah orang yang dalam bidang dia lah, ulama-ulama hadis, kan? Dalam riwayat Bukhari tak ada, Imam Muslim memang tak ada lah, sebab Sahih Muslim Bukhari memang dia masukkan yang sahih dalam tu, kan? Jadinya apa kata Az-Zahabi, seorang ahli hadis, alim dalam bidang hadis, riwayat ini palsu, cuma nak menarik orang, bagi orang emosi. Tetapi dia kata dalam Az-Zahabi ni, dia pengarang kitab Siyarul A'lamul Nubala. Kitab Siyarul A'lamul Nubala, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, dia punya panjang dia, jilid dia, tuan-tuan, ya, ni kot tinggi ni, maksudnya berapa banyak jilid itu dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Saya tengok kitab tu dalam library, ya Allah, panjangnya. Dah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, saya rasa 3 kali ganda dia punya panjang kitab. Kalau terjemahlah bahasa Melayu dalam bahasa Arab, Syiarul A'lamul Nubala ni, kan? Makanya cukup saya bagi macam tu je lah. Maksudnya sahabat tak nak jumpa dengan Rasulullah. Apa kata Yakin? Yakin kata apa? Bahawasanya orang yang mendakwa begitu, makanya dia satu perkara yang tidak benar. Tidak sebab apa? Sebab tidak dapat dibuktikan dengan kesahihan. Tu mimpi benar, mimpi orang soleh, ya, kemungkinannya benar. Tetapi laqad sadaqa Rasulullah ru'ya fil haqq. Saya dah baca surah tadi tu. Sungguhnya mimpi para nabi semuanya benar. Sebab mimpi para nabi ialah wahyu. Jadinya hari ni berlaku bila mana kumpulan-kumpulan tertentu dia nak angkat tok guru dia sama macam Nabi. Jadi mimpi tok guru dia semua benar. Tak benar, sebab dia manusia, kan? Hanya Rasulullah dan juga para Nabi yang terpelihara dalam bab ini, kan? Seorang yang maksum. Selain pada Nabi tidak ada. Para sahabat pun tak ada, ya? Jadi sebab itulah, ya, dalam perkara ini, makanya apa kata ulama? Kalau hari ini takkanlah tak ada mimpi Rasulullah, fikir baik. Apa kata ulama? Kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, kan? Ya betul, memang ada kan mimpi. Apa kata ulama kata apa? Makanya kalau sekiranya kita mimpi Rasulullah, simpanlah mimpi itu sebagai simpanan peribadi. Tak perlu diceritakan kepada orang. Pertamanya takut ada sifat ujub, takut ada sifat riak, dan keduanya takut salah, kan? Takut kita beri fitnah pada Rasulullah SAW. Saya masih ingat lagi arwah Ustaz Ismail Kamus, dia cakap apa? Cerita pasal Qazah ya. Lama dah benda ni isu. Masa arwah hidup lagi, dulu dah cakap dah benda ni. Dia kata apa? Orang yang tak mimpi jumpa Nabi ni, kadang-kadang kita pun ragu dengan orang tersebut. Nah, dia kata ada orang nak dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Macam mana Rasulullah tu? Rasulullah tu pakai seluar pendek, kan? Rasulullah tak pakai baju. Itu Rasulullah. Jadi mana dia? Kenapa dia kata itu Rasulullah? Hati dia yang kata. Kadang-kadang sebab kita tu mimpi, ya. Kadang bila sebut tentang mimpi tu, kadang-kadang kita melihat satu peristiwa di siang hari, kan? Kadang bawa sampai dalam mimpi tu, boleh jadi, kan? Takut beri fitnah pada Nabi SAW. Sedangkan saya datangkan tadi cerita Ibn Abbas tadi, soal lelaki jumpa dia, kan? Dia cakap kau sifatkan Nabi bagaimana? Salah, itu bukan Nabi. Sebab tu ulama ambil mauqif pendirian bahawa sekiranya betul kita mimpi Rasulullah, simpan dia cukup untuk peribadi je. Ataupun cerita ke orang rumah je lah, tak bagi tahu tak, kan? Takut-takut menentukan datangkan fitnah.
Satu lagi, kalau orang tu dia dakwa, sebab bila cerita tentang mimpi jumpa Rasulullah ni, semua orang boleh dakwa. Kalau seorang tu dakwa, dia kata, ya, aku mimpi jumpa Nabi. Wih, hebat kau, kan? Yalah, aku berapa kali mimpi? Aku biasa mimpi 2 bulan sekali mimpi. Wih, engkau di main nombor pun mimpi jumpa Nabi, ya? Ha? Engkau semayang pun tidak mimpi jumpa Nabi, ya? Kan? Jadi fitnah pada siapa? Rasulullah. Jadi kita ambil macam tu, ya tuan-tuan. Dan untuk selamat, ya, makanya kita ambil pendirian bahawasanya kalau mimpi pun betul, maka simpan untuk koleksi pribadi sahaja. Dan kalau orang-orang soleh, orang-orang alim, dia kata dia mimpi Rasulullah, kita ambil sebagai motivasi untuk kita beramal lebih baik lagi. Seandainya orang soleh, orang yang baik-baik, dia cakap, ya, dia pun mustahil dia, tapi dia pun kata dia mimpi Rasulullah, kan? Sebab bila kita sebut mimpi Rasulullah, ialah hati kita meyakini bahawa itu Rasulullah, kan? Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah, betul, kan? Tetapinya ambil pendirian itu bahawasanya kalau seandainya orang-orang soleh, orang-orang baik, ada ulama cerita, kita ambil untuk motivasi diri kita. Dan bila mana mimpi Rasulullah tu, Rasulullah tidak akan datangkan satu ajaran baru, Rasulullah tidak akan datangkan satu orang kata apa, amalan-amalan baru, tak ada. Tidak ada. Sebab Islam dah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Surah Al-Maidah dah sebut. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku, aku telah sempurnakan nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama. Itu dah clear. Dalam peristiwa Hajatul Wada', Rasulullah baca, Rasulullah sebut pada sahabat, ala ubalighukum, tidakkah aku telah menyampaikan kepada kamu semua, aku tak nak sembunyi lagi dah, semua aku dah bagi habis dah. Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, aku telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang sembunyi lagi. Jadi kalau orang dakwah hari ini, dia dapat satu amalan baru, dia dapat ayat-ayat baru, bohong, ya, melainkan dia mereka-reka sendiri atas nama Nabi SAW. Jadi kita risaunya ni, tuan-tuan. Rasulullah dah sebut, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Dan sebelum tu hadis tersebut sebelum yang ni, matan hadis ni, Allah sebut lagi, ya, berdusta atas nama aku tidak sama berdusta dengan, berdusta atas nama orang lain tidak sama berdusta atas nama aku. Kenapa, tuan-tuan? Sebab bila sebut nama Nabi tu memang laris. Orang dia buat tembikai pun jual nama Nabi, kan? Hatta dulu saya baca dalam surat khabar, dia niaga aiskrim, keluar hadis Nabi juga. Rasulullah suka makan benda-benda sejuk. Punya nak bagi tahu aiskrim itu sejuk, kan? Nak bagi laku aiskrim, jual juga hadis Nabi. Mana datang, turun datang ke riwayat. Sebab tu lah, tuan-tuan, kenapa dalam ilmu hadis ni mementingkan disiplin yang cukup tinggi. Sebab tu orang tak suka orang ahli hadis ni. Orang tak suka cerita pasal hadis lah. Kau sikit-sikit doa, sikit-sikit soal itu. Sebab itu disiplinnya. Sebab benda ni melibatkan amalan kita. Bila kita beramal dengan tidak daripada sumber yang tidak sahih, kita yakin kita beramal, tertolak amalan kita. Itu cerita dia. Sebab tu, sebab hadis ni sumber kedua selepas Al-Quran. Betul baru datang ijma' ulama'. Ijma' ulama' pun bila mana dia nak mengatakan tentang satu hukum, dia mesti tetap kena rujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Bukan dia cakap atas nafsu dia. Dia berijtihad pun tetap dia akan ambil hampir sama dengan Quran dan juga hadis. Bukan dia cakap sembrono, bukan yang bila mana Quran dalam surah belah kanan dia pergi belah kiri, tak jadi. Kalau dia pergi belah kiri pun kena tanya dia, sebab apa pergi belah kiri? Oh, sebab ini khas untuk Nabi sahaja. Oh, sebab tu ulama pergi belah kiri. Contoh apa, tuan-tuan? Rasulullah pergi belah kanan, ulama pergi belah kiri. Contoh, kan? Isteri Rasulullah berapa orang? 9 orang, 10 orang, kan? Kenapa? Rasulullah pergi belah kanan. Tapi kita umat tak ikut Nabi lah, pergi belah kiri lah, di tempat dia. Khas untuk Rasulullah sahaja. Ya. Rasulullah tak boleh terima zakat, kan? Kita boleh terima zakat. Maksudnya Rasulullah belah kanan, kena ada hujah lah, dalil lah, bagi tahu lah. Oh, baru orang faham, kan? Bukan semua perkara boleh begitu. Ya. Jadi kita bagi clear lah benda-benda macam ni. Supaya apa? Supaya benda ni nanti dia akan bawa pergi ke akhirat. Tayang rugi kita, kan? Kalau kita hanya orang kata apa, beramal tanpa daripada sumber yang sahih, kita yakin benda tu betul, hakikatnya tak betul. Di akhirat esok kita sangka amalan kita banyak.
Bila timbang, di kuih-kuih ni semua taori ni bukan kan. Allah, hai banyak ni je dapat. Tak, banyak ni je dapat. Kan? Itu rugilah kita. Tak, tu tuan-tuan. Ya. Kalau ada soalan nak tanya-tanyalah, tak apalah, yang mana saya jawab kan. Ya, kasi nak jawab tak apa, buka je. Ya, kalau nak tanya tak mana. Ya, sambunglah sikit lagi ni. Jadi saya kata tadi penting yang tadi tak. Tugas para ulama dan pendakwah bukan sahaja menyeru manusia supaya bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia bagi mencapai sifat muslim yang kamil, tetapi juga menjadikan akhlak mulia sebagai amalan yang sebati istiqamah dalam diri mereka. Para pembaca yang beriman, apa yang cuba disampaikan melalui buku ini ialah secara tidak langsung penulis cuba untuk mengupas dan menjelaskan tentang kesyumulan, kesempurnaan adab dan akhlak Islam dalam kehidupan seorang mukmin. Setiap tajuk yang ditulis membincang dan memperhalusi bagi pentingnya kita beradab dan berakhlak dalam semua situasi. Semua situasi kena beradab, kena berakhlak. Penulis juga cuba untuk membawa para pembaca untuk menghayati pengamalan adab dalam kehidupan seharian, yang mana setiap tajuk dipecahkan mengikut beberapa kategori. Antaranya adab terhadap Allah dan Rasul, kemudian adab terhadap ibu bapa dan keluarga, adab dalam menunaikan ibadah, adab dalam menuntut ilmu, adab dalam kehidupan seharian, dan adab dalam kehidupan bersosial. Jadi ini dipecahkan, dan daripada 42 hadis 44 ada ni dalam 44 hadis. Ya, dalam ni ada 44 hadis, termasuklah adab berhutang pun ada, adab berbomoh pun ada dalam ni. Kan? Adab beruqyah ada, adab berbomoh pun ada dalam ni. Justru buku ini berpotensi untuk meningkatkan lagi keberkesanan kepada pembaca untuk beramal dengan tajuk-tajuk adab dan akhlak yang dibahaskan dalam buku ini. Ia juga boleh menjadikan sebagai panduan dalam menambah baik amalan dan pengetahuan tentang adab dan akhlak kepada setiap individu Muslim. Para baca yang beriman, Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu adalah tetamu dalam kehidupan kamu. Justru berbuat baiklah dengan tetamumu, kerana jika kamu berbuat baik dengannya, ia akan pergi dan sentiasa memujimu. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dan mengecam kamu." Adab dan akhlak yang berteraskan akidah dan nilai agama adalah lebih sempurna dan terjamin. Berteraskan akidah dan nilai agama tadi adalah lebih sempurna dan terjamin bagi melahirkan insan yang berkualiti sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, iaitu sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Sebagaimana firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Oleh itu, beradab dan berakhlaklah dalam hidup ini, dan beradab dan berakhlaklah dengan Allah Subhanahu Taala setingginya, agar dengan adab dan akhlak yang tinggi dalam menyantuni perintahnya, akhirnya menghasilkan natijah yang didambakan, iaitu menghuni syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Amin. Untuk akhirnya, harapan penulis agar buku ini dapat jadikan sebagai panduan dan memberi manfaat kepada para pembaca. Semoga usaha kecil ini dapat membantu para pembaca untuk mendalami dan mengamalkan adab dan akhlak dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, agar matlamat menuju ke syurga jelas dan nyata. Ada pantun lagi ni. Bunga digubah mempunyai pelamin, dihias pula si bunga yasmin. Alangkah indah adabnya mukmin, akhlaknya mulia menjadi cermin. Ni pun jenuh nak reka pantunnya tuan. Jenuh cari pembayang, nak beri kena dengan tajuk ni kan. Pusing berapa hari cari ni. Tanya guru bahasa Melayu lah, tanya orang kan. Nak kena okey lah. Al-Faqir ilallah, Muhammad Najib bin Mak Nurani lah. Di tuan-tuan itulah kata pengantar penulis buku ni. Jadinya semoga kita dapat, insyaAllah kita akan bahaskan buku ni selang-seli lah dengan buku 40 hadis adab hari kiamat tak, tentang kiamat tu tak, tentang kiamat tu.
Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan bahaskan dalam tajuk yang pertama, iaitu menyempurnakan kebaikan akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'an hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.